Raja Cempa mendapat seorang bayi lelaki dalam mayang pinang. Bayi ini dinamakan sebagai Pau Gelang. Pau Gelang telah dikawinkan dengan anak perempuannya yang bernama Pau Bania. Telah lama kemudian, Raja Cempa pun meninggal dunia. Maka Pau Gelanglah yang menggantikan mentuanya menjadi Raja Cempa. Pau Bania dan Pau Gelang mempunyai seorang anak lelaki yang diberi nama Pau Tari. Setelah ia besar, Pau Gelang pun meninggal dunia. Maka Pau Tarilah yang naik menjadi raja bagi menggantikan ayandanya. Pau Tari telah berkahwin dengan Biasuri, yaitu anak Raja Kuci, dan mereka mendapat seorang anak lelaki yang bernama Pau Gama. Telah lama kemudian Pau Tari pun meninggal dunia. Pau Gamalah yang menggantikan ayandanya menjadi Raja Cempa. Pau Gama telah pergi ke Majapahit, dan semasa di Majapahit, Batara Majapahit mengkawinkan Pau Gama dengan anaknya, yaitu Raden Galuh Ajeng. Mereka mempunyai seorang anak lelaki yang diberi nama Raja Jakanak. Dan Raja Jakanak ini merupakan raja di negeri Bal yang dirajakan sendiri oleh ayandanya, yaitu Pau Gama. Lalu, Pau Gama pun meninggal dunia. Maka Raja Jakanaklah yang menggantikan ayahnya menjadi raja di Cempa. Raja Jakanak telah berkahwin dengan seorang putri yang bernama Pau Jinyanbi. Hasil daripada perkahwinan ini, mereka mendapat seorang anak lelaki, yaitu Pau Kuba. Setelah Pau Kuba membesar, ayahnya pula meninggal dunia. Maka Pau Kubalah yang menggantikan ayahnya menjadi raja di Cempa. Pau Kuba telah berkahwin dengan Pau Chin, yaitu anak Raja Lakui, dan mereka mempunyai seorang anak perempuan. Anak perempuan mereka telah dilamar oleh Raja Kuci, tetapi Raja Kuba tidak menerimanya. Maka peperangan pun berlaku. Seorang bendahari Pau Kuba telah membelot menyebabkan orang-orang Kuci telah menang. Dua orang anak Raja Cempa, yaitu Shah Pauling, melarikan diri ke Aceh dan beliau telah menjadi raja di sana. Manakala Shah Indrabarma melarikan diri ke Melaka. Shah Indrabarma yang lari ke Melaka telah memeluk agama Islam dan dilantik menjadi menteri di Melaka. Maka merekalah asal-usul segala Cempa di Melaka. Sultan Zainal Abidin merupakan Sultan Pasai yang telah menghadapi pemberontakan dari adiknya sendiri, kerana adiknya ingin merampas kuasanya. Sultan Zainal Abidin telah melarikan diri ke Melaka dan baginda meminta pertolongan Melaka bagi mendapatkan taktanya semula. Sehubungan dengan itu, Sultan Mansur Shah telah menghantar tentera Melaka ke Pasai yang diketuai oleh Bendahara Paduka Raja dan disertai oleh Tun Bijadiraja dan Laksmana Hang Tuah. Akhirnya, Pasai dapat dikalahkan dan Sultan Zainal Abidin dirajakan semula di Pasai. Malangnya, Sultan Zainal Abidin tidak mahu menyembah ke Melaka. Hal ini telah menimbulkan kemarahan Bendahara Paduka Raja. Semasa rombongan Melaka dalam perjalanan pulang, terdengar kabar berita bahawa Sultan Zainal Abidin telah dikalahkan semula oleh adiknya itu. Bendahara tidak lagi mahu menolong Sultan Zainal Abidin, walaupun Laksmana berhasrat untuk menolongnya sekali lagi. Bendahara tidak mahu membantu Sultan Zainal Abidin kerana baginda tidak mahu menyembah Raja Melaka. Tindakan Bendahara Paduka Raja ini telah menimbulkan kemurkaan Sultan Mansur Shah. Laksmana Hang Tuah juga turut memburuk-burukkan Bendahara Paduka Raja, menyebabkan baginda bertambah murka. Walau bagaimanapun, apabila dipanggil menghadap, Bendahara Paduka Raja memuji-muji kebaikan Hang Tuah semasa berada di Pasai. Kemuliaan budi pekerti Bendahara Paduka Raja telah menimbulkan keinsafan pada Laksmana Hang Tuah, sehinggakan beliau datang berjumpa Bendahara Paduka Raja, lalu meniarap dan menyembah kaki Bendahara Paduka Raja sebanyak 7 kali. Wasiat ini diucapkan oleh Sultan Mansur Shah di hadapan orang-orang besar ketika baginda sedang sakit. Dia mewasiatkan supaya Bendahara Paduka Raja melantik anaknya, yaitu Raja Ahmad, sebagai gantinya jika dia meninggal dunia. Sebarang salahnya mohon dimaafkan kerana Sultan Mansur Shah beranggapan anaknya itu masih bebal dan tidak mengetahui tentang adat istiadat.
Sultan Mansur Shah juga mengingatkan kepada anaknya, Raja Ahmad, bahwa kehidupan di dunia adalah sementara dan setiap yang hidup pasti akan mati, serta hanya budi yang baik saja akan dikenang. Baginda juga mengingatkan agar pemerintah perlulah bersifat adil dan jangan mengambil hak orang lain tanpa kebenaran. Baginda juga berpesan jangan lalai dalam pemerintahan, sebab hak rakyat tergantung kepada sultan, serta sekiranya ada orang sakit atau susah perlulah ditolong. Sultan Mansur Shah juga mengingatkan mereka yang dianiaya haruslah diperiksa dan disiasat sebaik-baiknya, serta raja, menteri, dan orang-orang besar perlulah hidup bermuafakat. Akhir sekali, Baginda menasihatkan agar wasiat itu dipatuhi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azwa binti Sabu, pemegang kad matriks di 202010933136. Saya akan menerangkan tentang bab 8. Pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah. Sultan Alauddin Riayat Shah ini nama sebenarnya ialah Raja Ahmad, ataupun dikenali sebagai Raja Hussein, iaitu nama timangannya. Setelah menjadi raja, Raja Ahmad ataupun nama timangannya yaitu Raja Hussein, Baginda bergelar Sultan Alauddin Riayat Shah. Baginda mempunyai 5 orang anak yaitu Raja Menawar, Raja Zainal, Raja Hitam, Raja Muhammad dan juga Raja Fatimah. Okey, sumbangan terbesar Sultan Alauddin Riayat Shah sebagai seorang pemerintah di Melaka ialah membasmi kegiatan pencuri di Melaka. Dalam hal ini, Baginda merupakan seseorang yang bertanggungjawab dan juga berani. Buktinya, kita dapat lihat apabila Baginda telah menyamar sebagai pencuri. Kemudian Baginda telah keluar meronda pada waktu malam ditemani oleh Hang Isap dan juga Hang Ishak. Jadi Raja Ahmad ini hanya membawa 2 orang sahaja bersamanya. Semasa melakukan perondaan pada waktu malam, mereka telah bertemu dengan 5 orang pencuri yang membawa barang iaitu 1 candu peti berisi harta. Kemudian Sultan Alauddin Riayat Shah menyergah para pencuri tersebut sehingga menyebabkan pencuri-pencuri tersebut terkejut dan tanpa melengahkan masa lagi, mereka melarikan diri ke atas Bukit Melaka dan meninggalkan peti tersebut. Jadi Sultan Alauddin Riayat Shah ni dia mengarahkan Hang Ishak untuk menjaga peti tersebut, manakala Baginda bersama Hang Ishak mengejar 5 orang pencuri tersebut. Sultan Alauddin Riayat Shah telah berjaya membunuh seorang pencuri semasa berada di atas Bukit Melaka dan 4 orang pencuri tersebut berjaya melarikan diri lagi. Namun, Baginda berjaya mengejar sehingga berjaya membunuh seorang pencuri di bawah pokok beringin dan seorang lagi dibunuh oleh Hang Isap, manakala seorang pencuri itu berjaya melarikan diri. Seterusnya ialah langkah membasmi pencuri. Sultan Alauddin Riayat Shah telah bertanya kepada Temenggung Sri Maharaja ketika Baginda dihadap oleh orang besar-besar di istana. Baginda pun bertanya kepada Temenggung Sri Maharaja iaitu Tun Mutahir. Temenggung Sri Maharaja, kamu ada berkawalkah semalam? Lalu jawab Temenggung Sri Maharaja, ya, saya ada berkawal semalam. Oleh itu, Sultan Alauddin Riayat Shah pun menanyakan lagi kepada Temenggung Sri Maharaja, adakah benar Temenggung Sri Maharaja ada berkawal semalam? Adakah dia yang membunuh 3 orang yang telah didapati mati? Baginda berkata lagi, semalam saya dengar terdapat orang mati dibunuh orang. Di atas bukit seorang, di bawah bodi seorang, dan di hujung jambatan seorang. Adakah orang yang mati itu Sri Maharajakah yang membunuh? Maka Temenggung Sri Maharaja pun berkata, dia tidak tahu tentang 3 orang yang mati dibunuh itu. Jadi, mendengar jawaban Temenggung,
Sri Maharaja itu, Baginda telah menegur Temenggung tersebut dengan mengatakan bahwa kawalan Temenggung semalam adalah kawalan yang sia-sia, kerana kamu tidak tahu pun ada orang yang mati, dan sekarang ini pencuri semakin berleluasa. Oleh itu, setelah ditegur oleh Sultan Alauddin Riayat Shah, Temenggung Sri Maharaja mula memperketat kawalan pada waktu malam. Sesiapa yang keluar pada waktu malam akan dibunuh. Tujuannya adalah untuk mengawal dan membasmi kegiatan pencuri di Melaka. Manakala setelah Sultan Alauddin Riayat Shah meminta orang melakukan tahafuz, iaitu untuk mengetahui siapakah pemilik harta yang telah dicuri tersebut, dan apabila Baginda mengetahuinya, Baginda telah memulangkan semula harta yang dicuri itu kepada pemiliknya, iaitu Ki Tarambulum yang merupakan seorang saudagar. Kemudian, bagaimana Baginda menangani kegiatan pencuri ialah dengan usaha membina Balai Simpang 4. Baginda telah menyuruh Temenggung Sri Maharaja agar membina Balai Simpang 4 di tengah negeri, dan di balai tersebut diletakkan seorang penghulu. Fungsi Balai Simpang 4 ini adalah sebagai tempat untuk memulangkan harta yang cicir dan tidak ditemui pemiliknya, dan dijadikan tempat untuk orang yang kehilangan harta bagi menuntut hartanya di Balai Simpang 4 tersebut. Terdapat undang-undang yang dikuatkuasakan pada zaman Sultan Alauddin Riayat Shah ialah hukuman kepada orang yang menemukan harta tetapi tidak memulangkan kepada tuannya, ataupun tidak menghantar harta yang tercicir ditemukan itu ke Balai Simpang 4, iaitu seseorang akan dikenakan hukuman potong tangan. Kita beralih kepada episod yang seterusnya, iaitu akibat salam dibacakan sembah. Dalam episod ini terdapat dua kuasa yang diketengahkan, yaitu Haru dan juga Pasai. Raja di Haru ialah Maharaja Diraja. Raja Haru telah mengutus Raja Pahlawan untuk ke Pasai bagi membawa surat salam ke Pasai. Isi surat tersebut ialah salam Paduka Kakanda. Raja Pahlawan pun jalan-jalan sehinggalah sampai ke destinasi, yaitu di Pasai. Khatib yang membacakan surat itu telah membaca surat salam itu sebagai surat sembah. Seperti yang kita tahu, surat tersebut ialah salam Paduka Kakanda, tetapi apabila khatib membacanya, ia menjadi kepada Paduka Kakanda empunya sembah kepada Paduka Adinda. Jadi apabila surat salam dari Haru ini dibacakan sebagai surat sembah oleh khatib, maka Raja Pahlawan menegur khatib bahwa lain isi surat itu. Isi surat tersebut ialah salam dan bukannya sembah, tetapi khatib tetap membaca sebagai sembah yang jauh beza seperti yang ditulis dalam surat itu. Apabila khatib membaca surat salam itu sebagai surat sembah sebanyak 3 kali, maka Raja Pahlawan pun mengamuk di balai istana. Dan Raja Pahlawan membunuh ramai orang di istana. Akhirnya Raja Pahlawan mati dibunuh ketika di Pasai. Berita tentang kematian Raja Pahlawan sampai ke pengetahuan Raja Haru, iaitu Maharaja Diraja. Apabila dia tahu Raja Pahlawan telah mati dibunuh di Pasai, maka Raja Haru telah menyuruh hulu balangnya, iaitu Sri Indira, untuk merosakkan segala jajahan Pasai dan Melaka bagi membalas dendam dan menunjukkan kekuasaannya dengan merosakkan Melaka akibat perbuatan Pasai yang telah membunuh Raja Pahlawan. Apabila Haru telah merosakkan jajahan Pasai dan juga Melaka,
Sultan Alauddin Riyad Shah yang merupakan Sultan Melaka telah menyuruh Paduka Tuan iaitu anak Tun Perak, Seri Bijadiraja dan juga Hang Tuah untuk berlawan dengan Haru. Akhirnya, ketika pertarungan tersebut, Haru berjaya dikalahkan oleh Melaka. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Seterusnya, Mia Ruzul dengan Randuk. Kekalahan tentera Haru menimbulkan kemarahan Maharaja Diraja. Lalu sekali lagi Baginda menitahkan hulu balangnya menyerang Melaka. Angkatan Melaka pula berjaya mengusir tentera Haru dan berlalu di Pangkalan Dungun. Setelah itu berlaku kisah lucu yang ditimbulkan oleh Mia Ruzul yang berbangsa Keling. Semasa dia hendak buang air besar, ada seekor kambing randuk sedang meragut makanan di dalam semak. Mia Ruzul terkejut dengan kehadiran kambing randuk yang disangkakannya orang tua Haru mengintainya ketika dia membuang air besar, menyebabkan dia pun melarikan diri daripada tempat itu. Tindakan Mia Ruzul ini telah mengejutkan rakan-rakannya sehingga menyebabkan mereka menghunus senjata masing-masing. Apabila ditanya oleh rakan-rakannya, dia menerangkan keadaan sebenarnya dalam pelat India, yaitu saya bertemu dengan seorang Haru tua, saya menghadap, dia menunduk, saya menunduk, dia menghadap. Peristiwa ini menimbulkan geli hati di kalangan rakan-rakannya. Tidak lama kemudian, tentera Haru pun menyerang angkatan Melaka. Namun mereka berjaya ditewaskan oleh angkatan Melaka. Hal ini mendorong Maharaja Diraja berdamai dengan Melaka. Seterusnya, ketiganya sama Gagah, yang mengisahkan kisah Raja Maluku, Telanai Terengganu dan Sultan Alauddin Riyad Shah yang ada kelebihan masing-masing. Raja Maluku yang mendapat perlindungan di Melaka adalah seorang raja yang gagah perkasa dan pandai bermain sepak raga. Manakala Telanai Terengganu juga gagah perkasa sehingga umbi pokok kelapa ditikamnya dengan lembing terus terbelah. Begitu juga dengan Sultan Alauddin, ada memiliki kehebatan yang dapat memanah pokok kelapa sehingga terbayang ke sebelah. Kedatangan Telanai ke Melaka tanpa pengetahuan Sultan Muhammad Pahang menyebabkan beliau telah dibunuh oleh Seri Akar Diraja kerana kesalahannya itu. Sultan Alauddin murka dan cuba menyerang Pahang, tetapi dinasihati Tun Perak yang mencadangkan supaya Laksamana Hang Tuah yang ke Pahang. Gema pembunuhan Telanai Terengganu mengisahkan utusan Melaka yang diketuai oleh Laksamana Hang Tuah disambut baik oleh Sultan Muhammad Pahang. Semasa berada di Pahang, Laksamana Hang Tuah menyuruh salah seorang daripadanya membunuh saudara Seri Akar Diraja. Hang Tuah memberi amaran agar pembunuh itu tidak diapa-apakan kerana kesalahan Seri Akar Diraja membunuh Telanai Terengganu tanpa memberitahu ke Melaka. Namun Sultan Muhammad Pahang cuba berhela dengan mengatakan bahawa Telanai Terengganu itu dibunuh atas sebab kelancangan mulutnya yang mendakwa bahawa Melaka itu terletak di bawah kelangkangannya.